You're fired. 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 Sebelum menjadi orang paling berkuasa di dunia, nama Donald Trump cukup sinonim dengan tagline You're fired. Figura ini bukan calang-calang. Sebut saja nama Donald Trump, lelaki berusia 76 tahun ini cukup dikenali sebagai tokoh korporat dan bilioner sebelum berkecimpung dalam arena politik. Segalanya bermula pada 2016 apabila Trump, atau nama penuhnya Donald John Trump, terjun sebagai calon parti Republican sebelum menewaskan pencabarnya daripada Parti Demokrat, Hillary Clinton. Hillary bukan pencabar biasa. Bekas setiausaha negara Amerika ini mencipta sejarah apabila dilantik menjadi wanita pertama mengetuai parti politik utama dalam usaha menjadi presiden negara terbabit. Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-45 pada 20 Januari 2017 pada usia 70 tahun selepas menang 304 undi berbanding Hillary 227 undi. Kemenangan calon parti Republikan ini dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat bukan hanya menarik perhatian dunia, malah rakyat negara itu sendiri dengan respon yang bercampur baur. Sepanjang pentadbirannya sehingga 2021, Trump sememangnya tidak pernah sunyi dengan pelbagai kontroversi. Bekas presiden ini digambarkan sebagai seorang pemimpin yang sering menyalahkan orang lain, bahkan dianggap sebagai manusia yang tidak boleh disentuh. Tidak heran jika media yang tidak sealiran dengannya dianggap sebagai penyebar fake news. Malah Trump dikenali sebagai pemimpin yang menghalang kemasukan Muslim ke Amerika Syarikat. Kononnya bimbang akan isu keganasan. Trump dikenali sebagai seorang pemimpin Islamofobia di kacamata dunia. Pada 27 Januari 2017, Trump mengeluarkan perintah sekatan perjalanan selama 90 hari ke Amerika Syarikat terhadap 7 negara di mana penduduknya menganut agama Islam. Tidak cukup dengan itu, pada Februari 2020, arahan menggantung visa 6 negara lagi turut dilaksanakan atas arahan Trump. Perang perdagangan era Trump juga sesuatu yang tidak perlu disangkal lagi. Malah pemimpin yang popular dengan slogan Make America Great Again selamba membelakangkan sekutunya seperti Perancis, United Kingdom dan Jerman. Malah ego Trump dalam menangani ancaman virus pembunuh COVID-19 sehingga menyebabkan Amerika Syarikat menjadi negara paling terjejas pasti tidak akan dapat dilupakan. The king has been dethroned. He's no longer untouchable. And nobody should be untouchable. Tahun 2023 menjadi sejarah hitam buat Trump selepas menjadi satu-satunya bekas Presiden Amerika Syarikat berhadapan bertuduhan jenayah di mahkamah. Benarlah kata-kata yang di atas tidak akan selamanya berada di atas. Lebih malang, selain bukan lagi menjadi manusia yang tidak boleh disentuh, kejatuhan Trump turut dikaitkan dengan wanita yang sinonim dengan sifat lemah. Trump berhadapan 34 pertuduhan jenayah memalsukan rekod perniagaan. Ia berkait dakwaan beliau mendalangi pemberian wang sogokan kepada 2 wanita membabitkan pelaku lucah dan bekas model Playboy sebelum pilihan raya pada 2016 untuk menyekat penerbitan mengenai hubungan seksual mereka dengan Trump. Pendakwa raya menuduh Trump memasukkan rekod perniagaan bagi menyembunyikan pelanggaran undang-undang pilihan raya ketika berkempen pada 2016. Donald Trump berdepan pertuduhan atas kesalahan pembayaran $130,000 kepada bintang lucah Stormy Daniels. Bayaran itu dikatakan sebagai cagaran kepada Stormy untuk menutup mulut mengenai hubungan istimewa mereka yang terjalin sejak 2006. Trump bagaimanapun membantah dan menyifatkannya sebagai penganiayaan politik selain campur tangan pilihan raya di peringkat tertinggi dalam sejarah. Dan ya, beliau mengaku tidak bersalah. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen.
The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Walaupun memalsukan rekod perniagaan di New York adalah salah laku yang boleh dihukum penjara tidak lebih setahun, ia menjadi pertuduhan jenayah yang boleh dihukum penjara hingga 4 tahun apabila dilakukan untuk tujuan pelaksanaan atau penyembunyian jenayah lain seperti pelanggaran undang-undang pilihan raya. Bagaimanapun, selepas Trump gagal mengekalkan kemenangannya dalam pilihan raya Presiden 2020 ke atas Joe Biden, kehidupan bilioner hartanah ini mulai tenat. Sebagai individu berpengaruh dunia, sudah pasti ini bukanlah pengakhiran karier politik yang diharapkan Trump. Meninggalkan Rumah Putih dalam suasana sepi tanpa sorakan mahupun tepukan pasti begitu merentap hati seseorang yang pernah memegang tampuk kekuasaan dunia. Ketika berjalan keluar dari Rumah Putih pada 2021 selepas akhirnya terpaksa akur dengan kemenangan Biden sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46, Trump kelihatan seperti pemimpin yang tewas teruk di medan perang. Hakikatnya, kebencian terhadap Trump ini bukan kerana beliau tidak mahu menerima kekalahan terhadap Biden. Sebaliknya kerana sokongan yang ditunjukkan beliau kepada penyokongnya menakluk Capitol di Washington DC yang juga simbol demokrasi Amerika Syarikat. Capitol merupakan lambang kekuasaan Amerika apabila ia menjadi lokasi Kongres Amerika Syarikat bertemu dan lokasi Presiden baharu bakal mengangkat sumpah. Kerusuhan oleh penyokong tegar Trump adalah yang terburuk dalam tempoh lebih 200 tahun hingga menyebabkan 5 kematian dan kecederaan ramai. Ia menyebabkan pengumuman kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Syarikat terpaksa ditangguhkan beberapa jam ekoran perbuatan perusuh menceroboh dan menggeledah bangunan Capitol yang menempatkan Dewan Senat dan Dewan Perwakilan Amerika. Just heard that they broke into the office of one of my personal attorneys, good man, and it's a disgraceful situation. It's a total witch hunt. I've been saying it for a long time. I've wanted to keep it down. We've given FBI agents and that they'd even broken into a safe. The Secret Service, there to provide protection, confirmed it had facilitated the execution. President Trump said I had the right to overturn the election. President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency... Siapa Mike Pence kepada Donald Trump? Mike Pence merupakan bekas naib Presiden Amerika Syarikat ketika tampuk pemerintahan Amerika Syarikat masih lagi di bawah era pentadbiran Trump. Turut menyandang jawatan sebagai Presiden Dewan Senat, Mike Pence antara orang penting Trump. Dek kerana tidak dapat menerima kenyataan apabila Biden sah mendapat mandat, Trump menggunakan Pence sebagai jalan pintas untuk merebut kembali jawatannya sebagai Presiden Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Pence yang dikatakan tidak sebulu dengan Trump menerima balasan akibat tidak mengikut rancangan untuk menolak undi yang dibuat untuk memenangkan Joe Biden. Menjadi pemimpin paling berkuasa di dunia sehingga mempunyai kod untuk melancarkan serangan bom nuklear kepada individu yang disisihkan, malah akaun media sosial turut dibatalkan. Bukankah ia pengakhiran yang sangat memalukan buat seorang pemimpin tersohor? Ketika reputasinya semakin buruk, namun Trump masih mahu mencuba nasib untuk mentadbir semula Amerika Syarikat bagi tahun 2024. Apakah agaknya kesudahan nasib Trump? Mungkinkah pertuduhan jenayah ke atas pemimpin dunia ini akan mengeretnya ke penjara? Atau Trump kebal undang-undang